Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang dari Tok Abah. Bersiaran semula bersama dengan Tok Abah. Tok Abah terpanggil untuk memberikan komentar bila keluar sinarai nama anggota Kabinet Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Sebagaimana yang semua mengikuti komen dan analisis yang diberikan setakat ini, khususnya di media sosial, kita lihat pandangan yang nampaknya agak tawar diberikan terhadap sinarai nama-nama yang dikemukakan yang bakal mengangkat sumpah. Tok Abah sebutkan hal ini kerana sejujurnya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Yang Berhormat Haji Mat Sabu dan Yang Berhormat Tuan Lim Guan Eng bertemu Datuk Seri Ismail Sabri sehari dua yang lepas, secara peribadi Tok Abah meletakkan pengharapan yang tinggi bahawa kabinet yang akan diumumkan nanti ialah satu kabinet yang memberikan nafas baru bagi membolehkan pengurusan COVID-19 dan juga urusan memulihkan ekonomi negara ini dilakukan dengan cara dan strategi yang baru. Tidak mengulangi kesilapan-kesilapan yang telah berlaku sewaktu Tan Sri Mahyudin Yassin memimpin Perikatan Nasional sehinggalah Kerajaan Perikatan Nasional tumbang akibat daripada 15 orang ahli Parlimen UMNO menarik balik sokongan terhadap Tan Sri Mahyudin Yassin. Sebab itu bagi Tok Abah meletakkan harapan yang sangat tinggi dan mengambil secara serius pesanan dan titah ke bawah duli yang di-Pertuan Agong supaya meletakkan perbezaan politik dan juga hal yang terkait dengan politik dan memberikan tumpuan kepada urusan untuk menangani COVID-19 dan juga memulihkan ekonomi negara. Dan itulah yang Tok Abah dapat fahami dalam pertemuan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Ismail Sabri untuk membincangkan bagaimana dapat dilakukan suatu konsensus politik, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyatakan dengan jelas bahawa kita tidak akan melakukan undi tidak percaya. Kita tidak akan mengganggu kestabilan politik Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Sebab bagi kita setelah keputusan dibuat, 114 orang memberikan dukungan kepada beliau. Sikap Pakatan Harapan ialah kita akan menjadi pembangkang yang efisien, yang efektif, memainkan peranan check and balance di dalam Dewan Rakyat dan juga memainkan peranan untuk melihat bagaimana kita boleh memberikan pandangan dan sumbangan, fikiran, idea dan pendapat untuk membantu Ismail Sabri dan kerajaan barunya bagi menangani COVID-19 dan memulihkan semula ekonomi negara. Itulah hasrat yang kita bawa dan dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berbincang dengan Datuk Seri Ismail Sabri baru-baru ini. Tetapi bila melihat senarai nama ahli-ahli kabinet yang dilantik hari ini, Tok Abah tak dapat nak bayangkan bagaimana kabinet yang sebahagian besar daripada mereka adalah mereka yang duduk dalam kabinet yang gagal, dalam kerajaan yang gagal dulu, dan diberikan lagi kedudukan dalam kabinet yang baru bawah Ismail Sabri. Apakah apabila 15 orang ahli Parlimen UMNO menarik balik sokongan daripada Tan Sri Mahyudin hanya sekadar nak jadi big brother dalam kerajaan baru? Sebab perkara yang lebih besar lagi ialah yang perlu ditangani ialah bagaimana masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat dan juga oleh negara ini dapat diselesaikan dengan segera. Itulah pengharapan daripada ke bawah duli yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu dan juga rakyat di luar sana dengan keputusan memberikan peluang kepada Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri dengan sokongan 114 ahli Parlimen. Malangnya dengan kabinet yang ada ini, kita tak nampak ada satu visi yang membolehkan suatu tindakan out of the box dengan strategi dan pendekatan baru. Bahkan bagi Tok Abah, apabila melihat susunan kabinet ini, Tok Abah terasa berdetik di hati bahawa Datuk Ismail Sabri sebenarnya agak tertekan dan juga tersepit dengan
demand, permintaan barangkali daripada kepimpinan UMNO dan juga kepimpinan dalam Perikatan Nasional, khususnya daripada Bersatu. Tok Abah dengar juga bunyi riuh rendah dekat luar lah penyokong seorang pemimpin yang dilantik menjadi Menteri Kanan dalam Kabinet Ismail Sabri, yang katanya bakal dilantik jadi timbalan Perdana Menteri. Tapi nampaknya dalam senarai yang ada, Ismail Sabri tak berani untuk menamakan jawatan timbalan Perdana Menteri, masih menggunakan format Tan Sri Mahyudin Yassin dengan mengekalkan Menteri-Menteri Kanan. Maknanya bagi Tok Abah ada isu di sana untuk memutuskan nama siapa bakal timbalan Perdana Menteri. Begitu juga dengan beberapa nama-nama yang kita lihat ternyata sebagai menteri-menteri yang gagal bersama dengan Tan Sri Mahyudin tempoh hari. Mereka juga dikekalkan. Atas dasar apa mereka ini dikekalkan? Adakah kerana percaturan politik ataupun kerana kemampuan dan wibawa mereka yang terbukti gagal dulu? Semua ini menyebabkan kita kembali merasa macam hambar dan tawar dengan masa depan yang akan kita lalui dengan pimpinan yang ada. Datuk Ismail Sabri menyebutkan bagi tempoh 100 hari untuk bakal-bakal menteri yang akan angkat sumpah ini menunjukkan prestasi mereka. Tok Abah tak tahulah nak cakap macam mana kan. Dah bagi 17 bulan tempoh pun gagal, nak bagi 100 hari pula lagi. Nampaknya kita akan melalui jalan yang suram jugalah untuk masa yang akan datang ini. Kerana itu, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam komen awalnya bila senarai kabinet ini diumumkan, antara perkara yang menjadi kebimbangan yang dizahirkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah dengan kabinet baru, lama ataupun lama baru ini, kita tak nampak pelabur sama ada dari dalam negara atau luar negara akan ada keberanian untuk melabur ke negara ini bagi membolehkan ekonomi kita dirancakkan semula. Seterusnya, Tok Abah tak pasti sama ada dengan lantikan yang ada ini telah memberikan kepuasan hati kepada pihak-pihak yang mengharapkan diberikan kedudukan tertentu ataupun ada permintaan-permintaan tertentu yang telah diberikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang tak dapat ditunaikan. Dan semua ini akan memberi tekanan kepada beliau untuk meneruskan kepimpinan. Walau apa pun, sama-samalah kita tunggu sehingga undi percaya kepada Perdana Menteri ke-9 ini dibuat di Parlimen, dan kemudian apabila sidang Parlimen yang baru berjalan pada bulan September ini, maka ia akan menjadi testimoni yang dapat kita sama-sama ukur setakat mana Perdana Menteri yang ke-9 ini boleh bertahan sehingga menunggu PRU yang ke-15. Tok Abah ucapkan selamat maju jaya kepada Kabinet lama, baru, lama, Perdana Menteri yang ke-9. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.